Hello, selamat petang. Selamat petang. Before starting our session, Natanya keinginan boleh saya record video Boleh. untuk tujuan saya saja. Untuk introduction saya kawasan awak pada hari ini. Nama saya Chua Ke-en. Bolehkah awak introduce yourself first? Nama saya Budi, saya belajar skillnya untuk course Sains Pembangunan Manusia dan Kerja, dan saya sekarang tinggal di College Congress. You sudah makan tak? Dan baru makan saya sudah. Apa berasa nama hari ini? Okay. Hari ini boleh. Rasa macam penat kan? Sebab baru habis kelas ke? Sebab baru habis makan aja jauh. Untuk mengenal awak lah, sebagai kaunselor awak, saya akan pegang kepada etika kerahasiaan lah, di mana saya tidak akan sebarkan maklumat atau cerita yang awak kongsikan hari ini kepada orang yang lain. Sekiranya awak cenderung untuk mencederai orang lain atau diri sendiri, saya baru akan kongsikan kepada pihak yang berkenaan lah. So, apakah isu yang awak nak kongsikan kepada saya hari ini? Sekarang masalah yang sering membisikkan saya adalah macam saya rasa saya sendiri agak sensitif dan overthinking. Di manakah keadaan yang awak banyak rasakan sensitif ni? Saya rasa ni dari segi rakan-rakan. Maksudnya dalam perhubungan atau komunikasi dengan awak? Boleh kira dari segi macam kena menekalkan hubungan dengan rakan-rakan. Jadi saya rasa saya sendiri lebih memberi keutamaan kepada rakan-rakan saya berbanding dengan saya diri sendiri. Jadi ini menyebabkan saya rasa macam sometimes saya rasa saya akan macam lost saya sendiri, sebab saya asyik fikir tentang macam mana mengekalkan hubungan dengan rakan-rakan dengan baik supaya saya dapat ada macam orang yang boleh sokong dan teman saya sepanjang pengajian ini. Adakah pengalaman awak yang awak mungkin kehilangan kawan awak sebab terlalu sensitif kepada mereka, atau apa pengalaman yang berkaitan? Kalau pengalaman tentang macam boleh membuat saya macam ni, saya rasa macam ada satu isu yang telah berlaku semasa saya sekolah rendah. Mungkin tak salah ingat sejak tahun 2 darjah pun. Pada masa itu saya pernah macam saya hilang rakan sepanjang macam 6 bulan ke setahun tu, dan saya takut tak ada rakan sebab kita satu kelas banyak orang, macam hampir 41 orang, tetapi kebanyakan mereka boleh bergaul dengan bersama-sama. Ini macam kalau kita masih kecil kan, mungkin pemikiran kita masih belum matang lagi. Jadi kalau macam berlaku isu macam saya tak nak berkawan dengan siapa je, macam mereka akan macam take action yang sama lah. Jadi macam sama-sama tak nak berkawan dengan orang itu. Jadi inilah saya pernah lalu. Jadi yang menyebabkan saya rasa macam sebab kecil kan memang takut, tak ada kawan tu, tak ada orang yang boleh tenang saya buat apa-apa sahaja. Dan saya cuba macam saya beli barang-barang tu untuk macam membujuk mereka, macam jadilah kawan baik saya. Macam biasa, macam apa yang kita pernah lalu, macam yang pernah lalu pada masa yang lalu lah, macam kita makan sama-sama ke, bermain sama-sama ke, berbola sama-sama ke, macam tu. Adakah tindakan yang awak ambil membolehkan keadaan you menjadi lebih baik, atau masih sama you rasa sensitif sangat dengan rakan awak?
Selepas situasi itu saya ada berboleh lah hubungan kita, tetapi itulah yang menyebabkan macam saya sensitif sebab takut saya salah buat apa-apa ke, macam menyebabkan mereka tiba-tiba tak suka ke, marah ke dan tak nak jadi kawan. So awak berdasarkan tadi yang awak ceritakan kepada saya boleh simpulkan bahawa awak sebenarnya ingin nak kawan, tetapi kawan awak tidak bergaul dengan awak semasa sekolah rendah, dan you cuba untuk ada tindakan untuk memujuk mereka dengan memberi barang-barang kepada mereka. Tapi selepas awak ada tindakan ni, you rasa macam mudah nak, you rasa ketakutan kerana you tahu hubungan ini disebabkan oleh you bagi barang. Betul tak? Adakah perkara ini berlaku pada kehidupan awak sekarang? Sekarang dah tak ada. Ini macam walaupun saya beli barang kepada rakan-rakan saya saja macam pada masa sekolah rendah lah, tapi lepas itu macam kita bekerja lagi, jadi macam kita senang lupa apa yang telah berlaku pada masa lalu. Jadi macam telah berlepas setahun saja kot, dan kita macam tak biasa lah, macam berbaik-baik seperti masa yang tak pernah berlaku isu yang tak nak berkawan tu. Sekarang you masih ada hubungan dengan kawan masa sekolah ni? Sekarang ni dah tak ada hubungan. Asal kita macam kita dah habis pengajian 6 tu, kita ada janji, kita ada satu group chat untuk macam kita untuk macam kalau ada masalah apa kita boleh macam keluar untuk tengok movie ke apa pun. Tapi itu pula macam dilaksanakan dari tingkatan 1 ke tingkatan 3 saja. Lepas tu sebab saya seorang je yang berbeza sekolah menengah dengan mereka, jadi memang saya rasa itu macam normal lah, sebab berbeza sekolah tu, jadi apa yang kita pergaulan kita seharian tak beza banyak. Jadi macam dia menjadi semakin tak ada macam ada apa yang kita boleh berborak-borak ke, kita boleh bincang ke. Jadi saya ingat yang last sekali kita keluar bersama-sama tu tingkatan 3 saja. Yang lepas tu macam kalau sampai sekarang lah, saya cuma wish birthday mereka saja. Walaupun mereka tak ada wish balik saya semasa saya birthday lah. Tapi saya macam buat macam tu je lah sebagai masih rakan kita, walaupun sudah macam lama tak berhubung lah. Tempat you memang penting kepada mereka kan, walaupun mereka tidak habis berakhir. So adakah tindakan mereka macam saya boleh anggapkan ini dipikirkan oleh mereka? Tak. Saya rasa dia mungkin ada sedikit pun, sebab asal kita satu kumpulan ada 7 orang, lepas tu saya seorang yang lain sekolah dengan mereka tu, dan kebiasaan kita pun bukan macam kita tak biasa macam berborak-borak di group chat tu, kita cuma stay dengan satu group chat saja. Dan kalau di dalam mereka lah, kalau siapa-siapa yang nak cakap nak keluar ke, saya je ikut je macam tu, dia keluar. Boleh kira gembira sebab lama tak jumpa, tapi kebanyakan apa yang telah mereka cakap tu saya tak pernah faham, sebab itu apa yang telah berlaku di sekeliling mereka dan di sekolah mereka. Jadi saya seorang yang nampak beza sikit. Jadi awak ada rasa nak usahakan untuk pulihkan hubungan antara you dengan rakan yang you lalu. Adakah awak ada usaha untuk buat demikian? Kemudian macam saya terasa lah, apa tu, saya macam ada sedikit cemburu dengan mereka.
Tapi nasib baik di sekolah menengah saya ada berjumpa dengan rakan yang lain lah, dan kita masih macam menjalinkan hubungan yang baik sehingga masa sekarang. Walaupun sebab kita ada 3 yang di universiti yang berbeza dan tidak termasuk saya yang dekat universiti sini, dan satu lagi telah bekerja. Jadi kita macam biasa kan kehidupan seharian kita macam kita boleh chat sekejap ke dekat group chat kita, dan kita macam kongsi apa-apa yang macam bergurau-gurau macam tu. Dan saya pernah pergi jumpa kawan saya yang telah bekerja di Johor semasa sem break yang lalu. 3 bulan saya pergi, saya cari satu rakan saya dan juga berbaik dengan dia. Kita berteman lah, sama-sama pergi cari dia dekat Johor, dan kita stay sepanjang seminggu. Jadi saya rasa macam apa yang telah lalu tu macam mungkin akan datang dari dari perkara yang kita yang di luar jangka kita lah. Jadi sekarang saya rasa okey sebab saya masih ada rakan yang boleh sokongan kepada saya macam semasa saya menghadapi apa masalah saja. Sekiranya saya tak kongsi dengan keluarga dengan mak saya akan berkongsi dengan mereka. So maksudnya kawan yang awak dapat semasa sekolah menengah sebenarnya dia membolehkan awak lupakan apa yang perkara-perkara negatif yang berlaku di sekolah menengah. So saya berdasarkan tadi saya sudah mengetahui tentang sebab you rasa sensitif dalam berhubungan dengan rakan. Bolehkah awak terangkan sedikit bagaimana you overthinking dalam hubungan itu? Pasal overthinking tu kebiasaan dari macam saya chat dengan orang lain lah, macam bukan like saya macam sometimes kita akan chat secara personal. Jadi macam kita setiap kali kebiasaan kita chat, kita akan macam letak emoji yang macam bergurau-gurau, macam buat seronok lah. Kalau sometimes kita macam balas je tanpa emoji macam tanpa penanda macam titik ke koma ke apa macam space ke, saya akan rasa macam kenapa dia balas macam ni, adakah saya salah buat apa ke menyebabkan dia marah ke, dan dia balas macam ni. So saya asyik fikir je lah sama ada saya pernah buat apa-apa ke, saya pernah salah cakap apa ke semasa kita chat tu. So you ada tanya ke kawan awak sebab dia buat macam ni ke, you ada cakap you ada nak tahu kenapa mereka buat macam ni? Sebenarnya saya ada cuba tanya dalam cara yang lain lah, tapi apa yang saya dapat tu saya rasa mungkin saya sendiri fikir lah, mungkin dia masa itu dia emosi tak baik ke, saya macam tolong cari sebab untuk mereka yang balas macam tu. Jadi walaupun saya sendiri atau cari sebab, tetapi saya macam habis itu saya akan, kalau ada masalah apa saya blank my mind, dan apa yang telah berlaku pada masa lalu saya macam tiba-tiba semua kumpul dekat otak saya, dan saya mula berfikir banyak kali kenapa macam ni, kenapa macam tu. Jadi buat macam saya penat dari segi mental lah, sebab saya banyak berfikir apa
tentang analisis emosi orang lain. Dan cuba analisis emosi orang lain dan apa yang dia balas ke. Saya akan fikir apa emosi dia sekarang ke, atau apa yang dia tengah fikir semasa dia chat dengan saya, atau sama ada memang saya buat salah ke. Saya asyik tengah refresh balik apa-apa yang telah berlaku lah. Tapi sebenarnya cakap macam ni mungkin itu sebabkan masalah saya, sebab saya suka overthinking. Tapi saya rasa mesti ada faktor-faktor yang menyebabkan saya buat macam ni. Adakah you cari sebab bagi tindakan mereka kan? Adakah ini menjadi punca awak overthinking? Sebab you tak terima sebab itu sebenarnya. Saya rasa ada berkaitan, sebab saya rasa itu normal lah. Sebab biasa kita akan cuba untuk mengelakkan diri dari macam rasa kita berbuat salah ke, macam kita pun tak tahu sendiri ada buat ke tak. Tapi macam kita nak cuba mengelakkan diri daripada situasi yang membuat kita rasa tegang dan macam akan lowkan emosi kita ke, memburukkan pemikiran kita ke, macam kita asyik salahkan diri sahaja. Jadi saya rasa memang saya yang tolong cari sebab untuk cover masalah itu. Tapi itu pun menunjukkan saya macam saya cuba nak melarikan diri daripada situasi itu. Macam harap bukan yang salah saya yang buat apa-apa ke, macam tu. Memang benar kan, sebab kena biasa cari sebab bagi tindakan orang lain. You sendiri pun tidak, perasaan pun tak baik juga, kena cari lah yang sebab bagi tindakan mereka. Ada apa lagi pengalaman nak kongsi bagi kita berkaitan dengan overthinking dan sensitif? Setakat ni saya rasa saya boleh cover lagi masalah ni. Macam saya boleh cakap saya suka stay alone, sebab saya boleh buat apa yang saya nak je. Tetapi macam kalau saya blank my mind, then saya akan fikir balik apa yang telah berlaku. Walaupun yang dah lama pun, sejak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, memang saya akan macam fikir balik kenapa saya nak buat macam ni, kenapa berlaku isu ini ke. Macam dia tak akan habis fikir tu, sebab saya pun tak dapat cari jawapan tu. Dan saya asyik fikir je, kalau tak rehat tu, kalau macam berbaring dekat katil, dan fikir balik, tiba-tiba macam sudah loskan diri. Tapi saya rasa saya masih boleh cover lagi, sebab sekarang saya buat saya fikir macam it's okay kalau berlaku apa-apa yang macam menyebabkan saya sedih ke apa ke. Saya macam jangan terlalu fikir tentang isu tu, sebab saya rasa macam memburukkan emosi saya lah. Sebab saya tak tahu saya macam orang sangat sensitif dan overthinking saya. Jadi saya rasa macam saya ingin mengambil tindakan macam saya boleh menghadapi masalah itu, tetapi dengan pemikiran macam saya cuba tak nak terlalu mementingkan isu itu, supaya tak nak macam nanti tiba-tiba terfikir banyak-banyak lagi, sebab rasa berat sebenarnya. Adakah awak benar-benar suka untuk tinggal alone sahaja ke you masih
dalam hatinya nak bergaul dengan orang lain, tetapi you rasa takut? Sekarang ni sebab saya belum seorang introvert, jadi saya takut. Saya takut juga bergaul dengan orang lain sebab saya takut macam memberi pendapat atau ekspresi yang tak baik kepada orang lain. Saya sangat care untuk macam mana orang tu tengok terhadap saya. Jadi saya rasa saya enjoy masa seorang sebab itu masa yang saya macam boleh teman diri sendiri. Saya boleh buat apa-apa yang saya nak saja. Saya boleh rehat ke, saya boleh macam tidur je atau tengok apa-apa. Jadi saya rasa relax juga sebab macam pada masa itu sekeliling saya senyap dan saya boleh sangat relax. Walaupun ada banyak kerja lagi nak buat lah, tapi saya cuba untuk bertenangkan diri pada masa itu. Jadi saya sekarang saya pilih 2 orang. Jadi kalau roommate saya tak ada, sebenarnya saya rasa berbeza lah sebab saya boleh stay memang benar-benar seorang. Nampaknya isu sensitif dan overthinking awak, especially dalam perhubungan dengan rakan awak, telah membentuk awak untuk mengawal pemikiran awak sendiri untuk untuk stay alone saja, kerana you rasa masa itu masa yang banyak tenang bagi awak. Betul. Tapi ni bukan cakap macam saya tak suka bergaul dengan orang lain, tapi sebab saya sekarang, saya dan rakan saya macam kita berada di tempat-tempat yang berbeza. Jadi macam kita disebabkan lama tak jumpa, jadi rasa gembira lah bila kita macam keluar makan bersama-sama ke, kita macam boleh cakap apa-apa yang telah berlaku di sekolah kita kepada mereka pun kongsi balik apa-apa yang telah berlaku sebab itu seronok lah. Tapi sebab itu bukan sentiasa, so saya boleh je macam menyesuaikan diri dengan suasana yang macam boleh sikit, tapi kebiasaan saya lebih suka suasana yang senyap sikit. Maksudnya keadaan overthinking awak akan berkurangan apabila you bersama dengan orang yang awak familiar lah. Yeah. Kalau keadaan ini, keadaan masa sekolah rendah awak berlaku pada sekarang, bagaimanakah tindakan yang awak akan buat untuk selesaikan isu itu? Saya rasa saya tak akan ambil apa-apa tindakan sebab sekarang kita dah jadi seorang dewasa, pemikiran kita pun sudah matang, dan memang macam kalau bagi orang biasa kita akan cuba cari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sekarang kalau kat sini sebab terdapat banyak macam berbagai orang lah, jadi saya rasa macam kalau mereka, saya tak boleh menyelesaikan diri dengan mereka, jadi saya akan tarik diri daripada mereka sebab saya tak nak menimbulkan emosi saya, sebab banyak bebas dari akademik saya. So saya tak nak ada apa-apa lagi yang akan menambahkan tekanan saya. So walaupun saya pun macam saya cuba untuk mengurangkan stres dalam akademik saya, saya cuba macam ambil pemikiran macam buat secara bertenaga, relax sikit sebab tak nak macam mental terlalu tegang dan menyebabkan saya tak boleh nak fokus kepada akademik saya dengan baik. Berdasarkan pemahaman saya, insyaAllah sebenarnya ada 3 kan. Sebab sensitif, you overthinking, dan you sebenarnya ada stres dalam akademik. So apakah
matlamat atau apakah benda yang awak ingin dapat selepas sesi ini dalam sesi counseling? Saya rasa saya dapat meluapkan perasaan saya sebab sekarang kita kalau saya sudah jarang untuk berkongsi apa perasaan saya kepada rakan sahabat saya sebab saya tahu bukan saya seorang je yang merasa tertekan tapi mereka juga ada tekanan mereka sendiri. So tak mungkin mereka akan sentiasa menerima emosi negatif saya. Jadi saya pun tak nak menurunkan emosi mereka. Jadi saya sudah macam cuba untuk hapuskan sendiri. Jadi saya rasa macam setakat ni sebab dah lama tak sentuh apa tu, tak sentuh isu ni. Jadi saya rasa boleh lega sikit kot. So matlamat awak adalah untuk cuba membolehkan diri meluahkan perasaan kepada orang lain supaya orang lain boleh tahu perasaan awak. Oh, sebenarnya saya mungkin macam ni. So apakah tindakan yang mungkin awak boleh ambil untuk mencapai matlamat ini? Kalau bagi sekarang macam apa yang saya telah cakap sebelum ni, saya cuba untuk berfikir macam bukan saya tak nak macam mengambil tahu tentang orang lain, tetapi saya cuba untuk mengelakkan isu menjadi lebih rumit daripada sebelum ini. Dan saya macam saya ada satu fikiran macam kalau boleh je, kan tak boleh biar je lah. Jangan buat terpaksa macam ikut hati sendiri saja. So kalau awak ambil tindakan untuk meluahkan perasaan, apakah kebaikan yang awak boleh ambil daripada tindakan awak ini? Apakah perasaan awak? Saya rasa boleh saya cakap rasa lega lah sebab macam saya selepas saya bercakap saya dapat nampak apa pemikiran saya sekarang. Dan sebenarnya saya ada macam tindakan yang saya boleh ambil terus secara perlahan-lahan lah sebab isu sensitif dan overthinking ni dah teman saya sepanjang masa sehingga sekarang. Dan saya ada cuba untuk mengurangkan isu ni macam mengurangkan kali dia berlaku. Jadi saya rasa boleh macam melegakan diri sikit. So apakah kesan negatif sekiranya awak meluahkan perasaan dengan orang lain? Saya rasa macam bukan sebab kita orang kita akan fikir secara rasional. Kita macam bukannya semua orang boleh fikir apa yang kita pernah lalu sebab dia tak pernah lalu situasi itu. Jadi macam dia fikir secara rasional je macam tak apa itu macam bukan satu isu yang besar. Tapi bagi orang yang pernah berada dalam situasi itu, dia rasa isu itu sangat memberi kesan kepada mereka sendiri dari segi mental. Jadi saya rasa macam penampilannya terburukkan itu saya rasa sebab bukan orang yang dengar kita cakap tu boleh memang merasa perasaan kita sebab kita tak nak simpati daripada orang lain sebab kita nak dia faham je apa yang perasaan kita pada situasi itu dari segi empati lah. Adakah awak rasa kalau you meluahkan perasaan, rakan awak akan bencikan awak? Kalau setakat ni, kalau saya meluahkan perasaan saya dengan rakan sahabat saya rasa tidak akan berlaku isu itu lagi sebab kita dah kenal.
kita 5 orang, saya dah kenal satu dari tadika, satu lagi dari sekolah rendah, tapi pada masa tu kita macam tak rapat lagi. Kita rapat sejak sekolah menengah dan dua lagi tu memang rapat sejak sekolah menengah sehingga sekarang. Jadi saya rasa apa yang telah berlaku pada saya, mereka pun dapat nampak atau perasaan sebab sekolah menengah tu saya banyak meluangkan perasaan negatif saya kepada mereka semua. Memang saya pada masa itu banyak menghadapi perkara-perkara yang negatif. Jadi mereka dapat macam tahulah apa perasaan saya pada masa itu. So, untuk teman awak lakukan masa itu, adakah awak overthinking sebab pada masa you rasa negatif? Saya rasa kebanyakan sebab saya bukan seorang sangat positif, saya sangat negatif. Jadi overthinking tu menjadi lagi terus sebab saya macam akan fikir semua perkara tu ke arah yang negatif supaya saya tidak akan kecewa ke, sebab kalau macam kita telah mempunyai harapan yang baik terhadap sesuatu tetapi tiba-tiba dia jadi satu yang buruk, kita akan rasa sedih hati ke atau sedih. Jadi saya rasa macam saya dah biasa fikir ke apa-apa ke arah negatif lah, sebab saya boleh bersiap sedia untuk menerima kesan itu. Jadi you bolehlah dapatkan sesuatu positif daripada kawan you lah. Saya rasa boleh sebab saya ada satu rakan yang sangat memang positif. So mungkin saya akan terkesan jugalah dari rakan saya sana. Tapi sebab kita sekarang bukan sentiasa stay secara bersama-sama, jadi saya boleh kawal saya diri sendiri sahaja. Secara keseluruhan, saya buat satu kesimpulan bagi isu awak. You rasa sensitif, rasa overthinking dan juga stres masa pelajaran. So, adakah awak rasa isu yang overthinking ni adalah isu utama untuk awak selesaikan? Saya rasa itu boleh jadi keutamaan untuk supaya macam saya dapat mengurangkan kali untuk overthinking apabila saya macam mempunyai masalah apa-apa, tak nak fikir macam apa-apa yang telah lalu. Macam lagi menyebabkan saya penat walaupun saya sedang berehat. Jadi, tindakan awak terhadap isu yang awak dikongsikan hari ini adalah untuk meluahkan perasaan kepada orang lain supaya you tidak sensitif dan overthinking sendiri saja. Adakah awak akan ambil tindakan selepas ini? Saya rasa boleh cuba secara perlahan-lahan lah, sebab saya dah lama macam perangai ini, jadi memang akan ambil masa lama untuk berubah. Jadi awak ada lagi nak kongsikan? So saya harap you boleh cuba untuk menjalankan apa yang awak decide hari ini lah supaya boleh bantukan awak. Saya rasa sesi ini santai sini saja. Kalau ada apa-apa nak kongsi, saya sudi untuk mendengar di sini. Terima kasih. Terima kasih.